الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatankuasa Pengurusan Masjid, tuan-tuan dan perempuan yang hadir bersama pada malam ini, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan, keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat bersama masih lagi boleh meneruskan pengajian kitab kita, kitab yang kita kongsi Minhajul Abidin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Malam ni kita sambung pada muka surat 208. Masih lagi dalam bab menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak baik apabila kita berlebihan dalam bab makan. Kita dah berkongsi 8 perkara dan malam ni kita masuk yang ke-9, perkara keburukan apabila berlebihan dalam bab makan. Muka surat 208 yang ke-9, terlalu banyak makan mengakibatkan pahala berkurangan. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 ada menyebutkan yang bermaksud kamu telah habiskan nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghina kerana kamu berlaku sombong takabur di muka bumi dengan niat berdasarkan alasan yang benar dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Kurangnya pahala.
Jika seseorang hanya mengecapi nikmat dunia ni banyaklah, ya, maka nikmat akhiratnya akan berkurang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman yang bermaksud, ambillah dunia ini dan pahalamu di akhirat tidak akan berkurang sedikit pun. Ambil nikmat dunia, namun pahala kamu tidak ada berkurangan. Satu tawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Saya tidak akan mengambilnya walaupun ia tidak akan mengurangkan nikmat akhirat. Jadi dia kata perkara ini dikhususkan oleh Allah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh ambil nikmat dunia dan tidak akan dikurangkan nikmat akhirat. Ini berarti dia kata orang yang bersenang-senang di dunia, nikmat akhiratnya akan berkurang kecuali jika Allah Azza wa Jalla melimpahkan kurnia-Nya. Allah memberikan kurnia-Nya. Tapi hukum pada asalnya, siapa yang diberikan nikmat lebih di dunia ini, maka di akhirat kurang. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu riwayat di mana Khalid bin Al-Walid menjamu Umar bin Al-Khattab, kan, makan dengan makanan yang lazat, jamu makan yang lazat. Berkatalah Umar, sekarang ini kita makan yang lazat. Bagaimana nasib orang-orang fakir? Sahabat Muhajirin yang meninggal kerana belum pernah kenyang makan roti. Tengok kan orang yang sentiasa berfikir. Khalid bin Al-Walid menjawab, ya Amirul Mukminin, bagi mereka telah ada syurga dan kini mereka telah dapat pahalanya. Kata Umar bin Al-Khattab, jika mereka sudah masuk syurga dan kita hanya mendapat makanan lazat ini sahaja, celakalah kita kerana perbezaan antara kita dengan mereka terlalu jauh. Macam tu rugilah kita. Dia dapat syurga, kita dapat makannya. Kata Umar. Umar bin Al-Khattab juga berpendapat bahawa jika kita bermewah-mewahan di dunia, maka nikmat akhiratnya akan berkurang. Ikut kitab Minhajul Abidin. Diriwayatkan pula pada suatu hari Umar bin Al-Khattab merasa haus ataupun dia dahaga. Maka beliau meminta air pada seseorang dan orang itu pun memberikan minuman yang campur dengan beberapa butir anggur kepada Umar. Maknanya adalah campuran anggur untuk menyedapkan air itu. Ketika Umar meneguknya, dia merasakan air itu sangat dingin dan manis sehingga Umar meletakkannya. Lalu berkata, aduh. Mendengar ucapan Umar itu, tuan rumah menyangka bahawa air yang dibuatnya itu kurang manis, tak sedap kok. Bila Umar kata, aduh, alamak, tak sedap air tu. Maka laki-laki itu berkata, aku telah berusaha membuat air itu manis, campur lagi beberapa anggur supaya manis. Wahai Amirul Mukminin,
Umar bin Khattab jawab, kerana manisnya itulah aku mengucapkan aduh. Seandainya tidak ada akhirat, aku akan bersamamu bersenang-senang di sini. Maknanya kita sama-sama minum. Kata Umar selanjutnya dengan perasaan terharu. Pemahaman para sahabat, nikmat dunia yang kita kecapi berlebihan mengurangkan nikmat akhirat. Yang ke-10. Yang ke-10 ni, inilah yang terakhir. Dia ada 10 gitu kan. Lepas tu kita pergi tajuk lain lah. Makan dengan berlebih-lebihan walaupun halal. Makan berlebih-lebihan walaupun halal. Tadi orang tanya saja dalam WhatsApp. Dia kata, ikan, seorang ulama ni dia tak makan ikan. Apabila dia dapati ikan itu memakan buah yang jatuh dalam sungai, dan buah tu jatuhnya daripada satu dusun, dan dusun tu ada tuan dia. Dia dusun, lepas tu buah tu jatuh dalam sungai, tengah pun mengalir, ikan makan. Dan syekh ni tak makan ikan tu. Tanyalah kenapa. Dia kata, aku tak makan ikan ni sebab ikan tu makan buah, dan buah tu jatuhnya daripada dusun, dan dusun itu ada tuan dia. Oh tuan-tuan, jadi macam mana ustaz? Dia kata, tanya saya. Jadi kita ada di sana hukum wara'. Hukum wara'. Ada hukum fiqh. Dalam hukum fiqh haruslah haruslah makanlah. Kita pancing ikan makan. Tak usah ada kaji makan macam mana tu kan. Ikan dalam sungai kita tangkap, jalur lah balik. Dia makan tu tak dapat, kita nak macam mana. Itu dia makan rezeki hamba tu hamba. Hukum fiqh macam mana? Harus makanlah. Kalau nak bincang hukum wara', tadi dah timbul dia tadi tu. Syekh ni tadi. Namun hukum fiqh kepada umum. Bila orang tanya macam mana, makanlah, harus kita makan. Hukum wara' kepada diri sendiri. Nak pakai untuk diri sahaja. Jangan kita ajar orang tak boleh makan tu, tak boleh makan. Sebab itu tak boleh. Ya. Jadi tuan nak ikut hukum wara' pada diri tuan saja, pilihan diri sendiri untuk mengambil hukum wara'. Minta maaf ustaz makan ikan ni. Contohnya tu kan. Yang ke-10, makan dengan berlebih-lebihan walaupun halal. Allah tetap akan mempersoalkan kelak dari mana dia mendapat makanan yang halal itu sewaktu dia dihisap nanti. Kan? Jika dia ada memakan yang syubhat, maka dia akan dipersalahkan. Mengapa hanya ingin bersenang-senang sedangkan jirannya menderita dan saudaranya kelaparan, manakala dia pula tidak mempedulikan mereka langsung. Tak mampu dia nak makan sedap-sedap kalau sekiranya jirannya kelaparan. Ini jauh pergi dia tuan-tuan kan. Sebab itu dalam hidup berjiran kita kena ambil maklum juga tentang jiran kita. Tidakkah malu bersenang-senang sendirian sedangkan sahabat dan saudaranya dalam kesengsaraan, kan? Duduk atas bumbung banjir 12 jam tak makan tuan-tuan. Kita baca WhatsApp, agak-agak kita tersuap tak? Suap yo. Kan? Tapi kalau hati orang yang hubungnya tinggi, dia kata, dia kata tak sedap nak makan banyak-banyak ni. Sebab apa? Ramai yang terbumbung tak makan lagi. Kan? Kesian tuan-tuan kan, ada yang nak kecil, ada mengandung yang sakit pun
Saya tengok dia bumbung surau tu, Allahu Akbar. Ramai. Kalaulah tulang tu, kayu-kayu pembumbung tu frap, tapi tidak pula. Kan saya rasa itulah kehebatan yang Allah tunjukkan kepada kekuatan surau. Kau tengok tak tu? Atap mata dek. Biasa mata dek ni dia taklah tulang dia tu apa aluminium tu banyak sebab dia ringan kan. Dia berbeza dengan atap genting kan. Dia sekaki rapat-rapat, lepas tu dia punya penyokong tu rapat. Sebab nak tampung kekuatan berat atap genting tu. Tapi mata dek ni dia ringan. Jadi dia tak banyak dia punya tulang-tulang yang sokong tu. Tuan-tuan. Jadi mana jarak antara satu line ke line tu 2 kaki gitu je. Mungkin uti setengah. Lepas tu penyokong tu taklah rapat. Tuan-tuan kan, aluminium tu. Sebab atap macam tu ringan. Bukan genting. Genting memang kena banyak dia punya penyokong dia. Saya kata macam mana atap mata dek ni yang, tapi duduk tu dekat 50 orang lebih tak runtuh. Jadi kita nampak Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan maunahnya kepada orang yang mencari perlindungan kepada surau tempat sujudnya manusia. Kalau fikir pada zahir kita, saya seorang naik atas rumah kita, saya menggigil, takut. Saya pernah balik ke rumah, 3 beradik berkumpul dengan bujang, tukar atap adik dengan mata dek ni. Sebab tandas dah lama. Adik saya yang kecil dia tahu, kau naik sebab kau ringan. Saya ringan juga, tapi dia lagi ringan. Kau naik untuk gerudi, dia naiklah. Silap-silap plung, melentur dia. Itu bersorang tuan-tuan. Ini 50 orang lebih. Allahu Akbar. Itulah hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mencari perlindungan di atas bumbung surau masjid. Tidakkah malu bersenang-senang sendirian sedangkan sahabat saudaranya dalam kesengsaraan? Mengapa perkara itu tidak difikirkan? Oleh kerana itu, dia juga akan dimalukan kerana mengambil apa yang tidak sepatutnya, sedangkan jika diberi kepada yang sedang memerlukan adalah sangat bermanfaat. Dia tak sedar bahawa segala yang halal di dunia ini akan menjadi hisab, dihitung, ditimbang, dan yang haram menjadi hukuman. Jadi walaupun halal, tetap ditanya punca datangnya daripada mana. Bila dah masak ida makan pun, dia akan teringat macam mana dia nak kenyang makan berlebihan, azab-azab, sedangkan di sana mungkin ada orang yang lebih susah daripada dia. Ini hati ni tuan-tuan, kita bincang ni dalam kitab Minhajul Abidin, ya, kitab tasawuf. Jadi orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah harus pandai menjaga diri dan memilih yang lebih selamat. Bila kita nakkan ibadah terhebat, kena pandai jaga diri. Sebab makan bukan benda sebarang boleh makan. Mentang-mentang harus kita makan sekenyang-kenyangnya, tak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu, kan, makanlah, minumlah, tapi jangan melampau sampai membazir, membuang. Ini tuan-tuan, kalau kita baca ayat ni mungkin tengok pada orang Melayu kurang sikitlah. Ya, makanlah, minumlah, tapi jangan melampau. Tapi kita ambillah ya, makan tak ada apa sangat dengan. Cuba tuan-tuan buka YouTube, buka tengok orang Arab makan. Dulang dia besar-besar kapet ni. Makan dengan orang situ seekor kambing. Nasi tu memang gunung tuan-tuan. Confirm tak habis. Tak akan lebih. Kenapa? Sebab bila dia makan dan tak habis tu, menggambarkan maknanya rezekinya dia orang hebat, dia orang kaya.
Kalau makan habis licin, orang miskin. Makan licin sampai jilat jari, orang miskin tu. Tapi kalau makan membazir yang beremah-remah, maka itu orang kaya. Dan dia berbangga dengan itu. Sebab tu ayat tu, bila kita baca, suluh kepada orang Arab yang tu budaya dia, memang kita, orang Melayu je sikit kan. Kenduri, keluarlah jambar kan. Adalah piring, ada gulai, ada sayur, ada kentalu, ikan masin, ada gulai ayam kan. Tu keluar tengah tu. Orang tu, hampir orang. Lepas tu tak nasi dia sanduk, semangkuk, sanduk bagi kan. Kan. Lepas tu tahu masanya. Apa yang tak ada tu? Memang banyak tak ada kan. Apa yang dah habis. Jadi maknanya kita makan habislah. Sejambar tu saja. Kan? Adalah 5 piring dalam tulang tu dulu cerita lah. Tapi Arab tak. Saya masa bertugas tabung haji pergi, kita ni dijamu makan oleh tuan hotel. Sebab dia jaga kita ni. Kalau tak jaga kan nanti beralih pula tahun depan punya hotel. Jaga makan. Saya tak larat tuan-tuan. 1 dulang hampir orang sebelah kambing. Saya kata ni bukan Melayu punya ni dah. Ni Arab punya ni. Tapi dia berbangga. Bila habis tu dia berbangga. Sebab menggambarkan dia orang kaya. Tapi kalau makan licin, apa berkukut, dulang tu makan, jilat tangan, itu orang miskin. Sebenarnya itulah yang terbaik kan? Kita makan habis, tidak membazir. Orang makan kita tinggal lagi orang Melayu nak tambah, jangan habiskan pinggan tu. Ada sikit nasi tambah lagi. Itu dia kata kalau habiskan pinggan, nasi dah habis dan pinggan baru tambah, mahal lagi dia kata. Wallahu alam. Saya pula tak pula buat macam tu, dah habis baru tambah. Kan? Baik. Kemudian dia kata pandai mengendalikan diri dalam urusan pemakanan. Seorang ahli ibadah mesti pandai menguruskan diri dalam urusan pemakanan. Jangan pula kita buat ibadah, kita jaga, buat makan kita tak jaga. Agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan dan syubhat. Tuan-tuan sekalian, pucuk yang Cina jual tu halal ke haram tuan? Pucuk. Kalau pucuk ni mulai seolah mak susah sedap kan tuan? Saya tak makan. Kecuali pucuk yang orang Melayu buat lah. Tapi tak sesedap pucuk yang tu. Bila pergi kenduri, tengok, alamak, adalah pucuk kan. Kita pun tergoda lah. Orang kita masak. Betul, orang kita masak. Yang kenduri tu kawan kita kenduri je masak. Tapi pucuk tu dia beli mana? Sebab pucuk yang Cina buat itu disapu dengan minyak babi. Untuk tahan lebih lama tidak bercendawan. Ya. Jadi memanglah restorator seorang Melayu, orang Islam. Tengok, saya antara orang yang suka makan gulai pucuk lemak. Tapi bila kita baca tu tak boleh lah kan? Jagalah. Kemudian dalam mengambil yang halal, kena. Dalam fiqh Imam Syafi'i sebutkan, kita pergi keluar makan, contohnya restoran lah kan, restoran banyak bawa tu ada 5-6 restoran ni. Mana nak pergi ni, mana nak masuk ni, semua lampu. Ada restoran ni dia nak tarik pelanggan guna budaya lampu. Orang lampunya maka menggamit lah datang kan. Ada restoran pula di samping terang tu, pekerja juru hidang ni nak darah lah kau. Tak ada yang makcik-makcik dah. Tak ambil, dia mesti yang cantik. Jadi apa penilaian kita? Nak pilih juru hidang ni nak darah, selera makan sikit. Nak pilih yang lampu 80 menit. Kata Imam Syafi'i, pilihlah tukang masaknya yang menutup aurat. Yang boleh kita nampak aurat yang yang tu tidak, yang tu itu lagi. Itulah sampai tahap macam tu. 6 kedai tu semua boleh masuk sebab orang Islam belaka. Boleh masuk tak boleh?
Orang Islam. Semuanya Islam lah, kecuali lah restoran Cina kat Kembang tu. Kembang kan. Pun ada orang masuk. Allahu Akbar, mengetir bukan bunyi dia. Kan? Sedangkan ni kita sebut lah, jaga hatta halal sendiri pun Imam Syafi'i kata, pilihlah tukang masak itu yang menutup aurat. Tapi kita tengok ramai. Tengok mana sih? Tengok ramai lah. Ramai tu sedap tu. Kan? Baik. Kemudian dalam mengambil yang halal, hendaklah dia bertujuan untuk beribadah, kerana jika berlebihan ia akan mendatangkan mudarat. Ambil yang halal pun janganlah kita hidangkan terlalu banyak sehingga akhirnya susah kita nak beribadah. Terutamanya bila kita berpuasa lah tuan-tuan kan. Mengenai asal usul hukum makanan yang haram dan syubhat, batasan dan definisinya telah penyusun terangkan dalam buku Asrarul Muamalah Ad-Din, kitab lain. Maknanya haram ni haram, asal usul ada bincang itu tuan kan. Tapi kita bolehlah ambil maklumat semasa kan tuan-tuan macam pucuk tadi, hati-hatilah kita pergi pula hotel. Setiap hotel ada dia punya restoran dia. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya bila kita masuk hotel tu, kita akan dapat termasuk harga hotel itu sarapan pagi. Kadang-kadang tengah hari tidak, memang tak adalah, kena order lain lah. Tapi hotel ni memang automatik ada sarapan pagi. Jadi kita, apa panduan kita? Panduan kita ialah hotel itu dapurnya mesti ada dapat sijil halal. Apa hak kita? Hak kita bila kita book hotel boleh tanya dia, jangan malu. Nak tanya dapur hotel ni dapat sijil halal tak? Saya masa tu pegang jawatan di Negeri Sembilan bagi pendidikan kamu, nak mengadu kursus-kursus guru ni saya lah. Jadi itu antara kita pergi bincang. Dia kata okey, bilik harga ni. Dia kata ada satu hotel di PD tu, dia kata dapur ada sijil halal tak? Kita ada, dia kata, tapi kita apa? Kita ada halal lah kata. Dia kata boleh saya tengok? Jangan kata dia tak ada, jangan. Boleh saya tengok, dan dia berhak untuk menunjukkannya. Sebab benda itu kita tetamu dan kita berhak. Boleh saya tengok? Dia kata sebenarnya kita dalam proses untuk dapat yang baru, Ustaz. Dia kata, kalau macam tu tak apalah, proses tu buat dulu. Proses tu buat dulu. Dalam proses tu buat dulu. Rupanya dia dah halal dah. Lepas tu dah expired tempoh tu. Proses untuk nak dapat semula balik. Yang baru punya. Saya kata tak apalah, buat proses dulu. Penting tuan-tuan kan? Baik. Jadi dia kata penyusun telah menyiapkan buku khusus mengenai perkara itu dalam kumpulan kitab Ihya. Nak bincang bab makan panjang lagi. Baik, tinggalkan itu. Kita langkaukan. Seorang ulama mengatakan bahawa apa sahaja yang sudah jelas menjadi kepunyaan orang lain dan dicegah oleh syarak, janganlah diambil kerana menjadi milik orang itu. Dan nyata haram hukumnya, dah orang punya jangan ambil kan. Janganlah orang tu mengambil dia, jangan kita ambil hukumnya haram ya. Kecuali kita minta izin terlebih dahulu. Pak cik, nampaknya buah mangga ni dah masak, boleh ke saya minta sebiji dua kan? Kalau rumah tu tinggal, tu ada di kampung, buah mangga masak, tuan tak ada, kita ambil lah. Jangan. Sebab dia bertuan, baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, dia kata, saya ni pencari besi buruk. Dia pencari besi buruk. Saya ada beli alat tu, dia kata kalau besi buruk ni, besi ke belum macam ni, dia tu tertanam dalam tanah, pada mata zahir tak nampak, tapi dengan alat tu dia akan bagi signal ada benda bawah tu. Korek-korek, jumpalah, dia kata. Jadi dia beli tu.
Jadi dia kata dia ni bila cari tu selalulah jumpa, dia kata jumpa cincin. Jadi cincinnya omeh dia kata. Jadi saya jual cincin tu macam mana Ustaz? Sebab cincin ni memang tak, dia kata lama tu terbenam dalam tanah. Saya suka korek, dia kata sebab dia alat tu ni oh ada benda, korek jumpa cincin. Saya kata dengan dia, kalau omeh tu berketul-ketul kan, omeh tu berketul-ketul, tu cerita lain kan, omeh. Tapi kalau emas tu terbentuk sebentuk cincin, bermakna dia ada tuan. Apa pandangan fiqh? Pandangan fiqh hendaklah dia mencari tuan je, menziharkannya. Mana ada jumpa lagi dah, susah lah tu. Dah dibuat tak jumpa. Bila tak jumpa cincin tu, jawab ini cincin ke? Dah cincin lah. Joki den ni. Untunglah kau. Kan? Tak untung. Sebab bila emas dah terbentuk, bermakna dia ada tuan. Hilang maksudnya kan. Baik. Dan kita iklankan, kita cari, tak jumpa tuannya, susahlah. Tuannya pun dah tak ingat lagi dah. Ya? Okey, apa nak buat? Kita boleh jual. Boleh jual dan duitnya bagilah kat masjid. Kan? Ke mana-mana zakat apa batu mal ke? Batu mal. Namun kita berhak mengambil hak kita. Hak apa? Hak kita menjaganya, hak kita pergi ke kedai naik motor, jualnya dan kita usaha, boleh ambil hak itu. Berapa kadar-kadarnya? Ikutlah kadar yang sesuainya. Kita sebulan nyimpan ni, cari puan tak jumpa, lepas tu kita pergi pula ke Tampin, pergi gadaian di bawah mau ke Tampin, berapa lah apa dia tu. Dia tengok dapat 500 duit cincin tu. Agak-agak 500 tu berapa agaknya? Saya rasa RM70 je lah. RM70 tu lah yang tuan boleh ambil. RM430 serahkan ke teman. Bukan joki kita. RM70 sebab atas dasar mengambil kita menjaganya. Aku ambil RM70 atas sebab aku menjaganya sejak jumpa, aku nak iklankan dan aku pergi menggadaikannya dan aku ikhtiar cari batu mal menyerahkannya, maka aku ambil hak aku RM7. Boleh. Dengan nisbah nilai yang munasabah. Tapi kalau RM7 batu mal, RM430 kita punya, aku tak boleh. Sebab tak munasabah. Ya, boleh ambil atas dasar kita menjaganya. Tapi kalau jumpa emas betul-betul, tontok lah tuan kan. Tuan-tuan jumpa omeh mandi sungai, ayat-ayat jumpa omeh, takkan kita nak serah tu mal. Sebab emas betul-betul tu boleh lah, tontok lah, ternyap ya dia dah kan. Tu baru joki nama dia. Tapi kalau omeh terbentuk tak joki, itu adalah ada tuan dia. Baik, dia kata situ seorang ulama mengatakan bahawa apa sahaja yang sudah jelas menjadi kepunyaan orang yang ambil. Tetapi jika tidak yakin bahawa barang itu milik orang lain, tak yakin milik orang lain, namun ada dugaan kuat bahawa barang itu bertuan dan jelas bukan milik kita, maka ini bererti barang itu dikategori sebagai syubhat. Kan masih itu pergi masuk dia? Situ begini kan? Syubhat. Ini bukan milik orang ni dah, tapi hati memang bukan milik kita. Bukan milik kita ni dah. Confirm bukan milik kita, tapi ni bukan milik orang. Tapi kalau pasti milik orang, macam cincin tuan-tuan, mestilah milik orang, takkan milik binatang. Cuma tuan ni siapa tahu, ini mesti ada tuan ini. Tahulah milik orang. Maka ini berarti barang itu dikategori sebagai syubhat, tidak jelas haramnya, tetapi ada dugaan kuat bahawa barang itu haram. Hati berkata lebih kuat mengatakan benda ni haram. Ya. Jadi maknanya tak, hati boleh kita jadikan panduan. Tak boleh ambil ni dah. Ulama lain pula berpendapat bahawa yang jelas haram adalah yang diyakini. Kuat haramnya, kalau yakin kuat haramnya haramlah. Kalau rasa tu ni syubhat. Tapi syubhat pun tak boleh tuan-tuan kan. Kita naklah menjauhkan diri pada perkara syubhat. Sebab ada kaitan dengan kita punya nanti kita punya ibadah kita.
Ini kerana dugaan kuat ada kalanya dianggap dalam syariat sebagai yakin. Kan? Tetapi jika terdapat kecenderungan yang sama, halal dan haramnya sama berat, tengah-tengah 50-50, ini adalah syubhat. Kalau katalah 80% yakin haram, maka kita ambil hukum haram. Tapi kalau 50-50, haram dengan halal sama kuat, maka kita letakkan dia syubhat. Namun syubhat pun kita diminta menjauhkannya. Ya, susah jugalah kita nak guna alat tu jumpa besi buruk tu lain dah kan. Orang buang dah, tapi kalau besi buruk, pintu pagar rumah orang dah buruk, tak boleh tuan ya. Ada di kampung saya tu, dia bangun pagi hilang tu pagar. Dia kata masa bila tu curinya. Rupanya kawan ni mencuri, dia gaji dengan gaji bosi. Gaji bosi dia pula, dia letakkan di pangkal itu sabun buku. Sabun buku bila kena mata gaji besi dan kena besi tu, dia senyap. Tu yang tak sadar tuan rumah tu. Tak tengok sekali dah habis dah pintu pagar. Ya, pasal bosi tuan kan. Dulu kan gila orang cik bosi ni. Tutup longkang pun habis. Saya jadi pengetua itkon. Entah masa bila habis tutup longkang ketua itkon. Masa bila lah benda ni dia buat. Jaga ada. Kan macam mana ni? Saya pun buat report polis. Kan? Report polis macam mana tutup longkang boleh hilang. Dia kata hari tu ada lori yang masuk hantar barang, dia kata. Hantar barang boreh semua kan. Hantar dia keluar tu, masuk boreh, keluar bosi. Dia tahu. Tapi saya kata jaga lain kali bang, bila lori masuk abang kena follow dia. Abang dua orang dia kata. Seorang jaga pos, seorang yang ikut dia. Barulah maknanya bosi senang aja kan. Okay. Baik. Syubhat artinya kemungkinan halal, kemungkinan haram, sama-sama berat. Kerana sifat yang samar-samar, kadang-kala kita salah menetapkannya. Maka sebaik-baik jalan ialah ditinggalkan. Jangan kita punyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Da' ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggalkan perkara yang engkau ragu-ragu, carilah perkara yang kau tak ragu-ragu. Maknanya benda ragu tinggalkan, pegang yang yakin sahaja. Yang yakin, hukum dia yakin kan. Okey. Menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan adalah hukumnya wajib. Menjauhi perkara-perkara yang syubhat bererti takwa dan wara'. Ini hukum dia. Orang yang bersungguh-sungguh meninggalkan perkara yang syubhat, itulah ciri takwa dan ciri seorang yang wara'. Jadi itu wara' tu. Apa contohnya? Dia tak makan yang syubhat. Wara' tu. Bukan wara' tu dia dan tunduk ya. Kadang-kadang kita salah faham hari ni. Dia tu warak tu. Dah, warak tu ialah apabila dia benda halal tapi tak berlebihan. Benda syubhat dia tinggalkan. Itu warak. Kan? Orang-orang yang bertakwa tidak mahu memakan barang syubhat. Dan orang yang bersifat warak hanya akan mengambil yang yakin dan selamat bagi agama, bagi dirinya, akidahnya, amalan dia, kan? Begitulah. Menurut hemat penyusun kitab ini, pendapat inilah yang paling besar dan jelas. Inilah yang betul sekali. Maknanya yang haram wajib tinggalkan, yang syubhat jauhkanlah, kan? Dan peganglah sifat takwa dan sifat wara dalam bab pemakanan, kan? Adakah boleh diterima atau tidak pemberian hadiah dari sultan
penguasa negeri pada zaman sekarang ini, terdapat banyak pendapat mengenai hakim tinggalkan. Banyak pendapat ini perpasalan lain dah. Habis kan? Jadi maknanya ada 10 perkara makan tadi, kita berhati-hatilah dalam bab makan. Sebab makanan sangat terikat kepada ibadah kita. Itu kalau pergi restoran, memanglah Muslim, tengok pula apa hidangan tu kan. Gulai labu, boleh. Tak masalah kan, makanlah gulai labu. Cuma saya lah berpendapat peribadi saya, kalau pucuk ni saya memang minat betul, tapi saya bila tengok kalau apa, saya tak makan. Sebab saya membacanya dan saya terlibat kawan-kawan dengan halal ni. Tengah mu kan, ada ramai yang murid saya, kawan yang terlibat halal ni. Jadi kalau pucuk Cina buat, jangan makanlah. Ya, sebab dia nak untung dan dia tak nak pucuk tu tumbuh cendawan. Dia tumbuh cendawan, tak lakulah. Maka dia pun sapu dengan minyak, dah jemur tu sapu dengan minyak babi supaya tahan lama. Jadi maknanya pucuk yang berlambak-lambak ni biasanya daripada Cina lah. Orang Cina buat, tak bersih. Halalan thayyiban, halalan satu perkara, thayyiban satu perkara. Halalan benda itu sendiri, thayyiban cara diproses itu mesti bersih. Ya. Itu tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri sendiri. Sama-sama kita jaga bab pemakanan sebab dia sangat memberi kesan kepada hati kita. Nanti kita akan baca sana, nanti masuk bab hukum syarak dan hukum warak. Tadi pun saya bincang dengan orang ada bertanya, itu hukum warak sih. Dia kata, ada hukum warak Ustaz? Saya dongang ni, dia kata. Saya kata ada hukum warak. Ada hukum fiqh, ada hukum warak. Jadi kita bincang pada tahun depan lah. Minggu depan kita bincang tentang hukum fiqh dan hukum warak. Ingat tuan-tuan ya, ada hukum fiqh, hukum warak. Nanti kita bincang tu minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.